الكريم وآله وأصحابه كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ثم أقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah, kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpah kurnia, dengan rahmatnya, alhamdulillah kita baru sahaja selesai daripada mendirikan salat fardu Jumaat. Mudah-mudahan salat kita, zikir kita dan juga doa kita ianya akan diperkenankan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, menyambung kuliah subuh kita pada pagi tadi berkenaan dengan waktu-waktu yang dimustajabkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita kena gunakan, sekali lagi saya ulang, kita kena gunakan peluang-peluang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini supaya segala apa yang kita doakan yang baik-baik ianya akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan salah satu daripada kunci kabulnya doa terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang mana disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyami dahrikum nafahatin", tidaklah hari-hari yang kamu lalui itu terdapat di dalamnya nafahat, iaitulah anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila ada anugerah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fata'arradu laha, kamu kena cari. Kemudian bila dah cari, kamu tahu dah waktu dia bila, maka hendaklah kita berada padanya. Dan ini merupakan saranan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ringkaskan saja. Dan tuan, pagi tadi kita dah sebutkan dua tempat yang mana kita jaga dua tempat ni untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan doa akan insya-Allah dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi tadi kita sebut yang pertama, dan ini waktu yang paling baik, dan ini merupakan waktu yang jelas daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah pada waktu sepertiga malam. Dan kita dah beritahu dah, mula malam itu adalah ketika mana tenggelamnya matahari, maka bermulalah malam bagi kita orang Islam. Dan kita tak mula daripada pukul 12 tengah malam. Dia mula daripada tenggelam matahari, maka bermulalah malam bagi kita. Maka
disebutkan oleh Nabi SAW waktu yang dinamakan sebagai sulusul akhiril lail, 1/3 malam, yang mana waktu itu Allah Subhanahu wa taala dia menyeru kepada hamba-hamba dia. Dan tuan nampak dia seruan Allah Taala, ainal mustaghfir, mana dia? Allah Taala kata, mana dia? Orang-orang yang nak minta ampun, kalau dia minta ampun aku ampunkan dia. Aina tawwabun, mana dia orang-orang yang nak bertaubat kepada aku, kalau dia bertaubat sekarang ni, maka nescaya aku akan terima taubat dia, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Ta'ala berseru lagi. Yang ni umum. Tadi tu khusus. Siapa yang nak minta ampun, aku ampunkan dia. Siapa yang nak taubat, maka aku terima taubat dia. Tuan-tuan, akhir daripada seruan Allah Ta'ala ni umum. Ainal muhtajun, mana dia orang-orang yang berhajat, mana dia orang-orang yang ada hajat. Kalaulah pada waktu ni dia berdoa, maka nescaya aku akan kabulkan doa dia. Dan maka kerana tu ulama menyebut waktu 1/3 malam ini adalah waktu yang sangat istimewa, dan ianya berlaku wadzalika kullalaila, dia berlaku pada setiap malam, kata Nabi SAW. Tuan-tuan, maka kita hidupkan pada 1/3 malam ni. Tuan-tuan, pagi tadi kita dah habaq dah. 1/3 malam kalau ikut waktu kita, bermula daripada pukul 2 pagi sampailah kepada azan subuh, maka seluruh waktu itu ianya adalah waktu mustajab berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu. Manakala yang kedua, pagi tadi kita sebut, tuan-tuan, iaitulah selepas daripada azan. Tuan-tuan, kalau boleh orang azan, bukan kalau boleh, sepatutnya, semestinya, bila orang melaungkan azan, bila muazzin melaungkan azan, kita dengar, kemudian kita jawab azan itu. Tuan-tuan, kalau sekalipun pada waktu tu kita kena juga sembang, pada waktu dilaungkan azan, maka perlahankan suara kita. Kenapa? Kerana menghormati laungan azan yang di dalamnya ada kalimat-kalimat membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi SAW, ba'da intiha'il azan, selepas daripada azan, kata Nabi SAW, fasal fatu'ta, maka hendaklah kamu minta dengan Allah Ta'ala apa-apa hajat selepas daripada azan. Fatu'ta, maka nescaya hajatmu itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, malah orang yang jawab azan, kemudian dia berdoa dengan doa azan, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah, sampailah akhir doa ni. Kemudian dia doa pula apa-apa yang dia kehendaki. Tuan-tuan, dia akan dapat 2 kelebihan. Yang pertama, dia akan mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, ni kelebihan yang besar ni. Nah, kata Nabi SAW, siapa-siapa yang lepas daripada azan, kemudian dia baca doa, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah, sampai akhir doa tu, innaka la tukhliful mi'ad. Tuan-tuan, Nabi kata, wajabat lahu syafa'ati, orang ni dia wajib mendapatkan syafaat aku, kata Nabi SAW. Tuan-tuan, tu kelebihan pertama. Kelebihan yang kedua pula, bila dia berdoa untuk diri dia, kata Nabi SAW, fatu'tah, maka doa dia akan diberikan kabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, jadi itu 2 tempat. Kemudian tempat yang ketiga dekat mana?
Doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ma bainal adzani wal iqamah, iaitulah waktu di antara azan dan juga iqamah. Dan tuan, di tengah-tengah itu, di celah-celah itu adalah waktu mustajabnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma bainal adhani wal iqamah la yuraddu du'a atau kama qala Rasulullah. Dan tuan, Nabi sebut waktu di antara azan dan juga iqamah, ianya adalah waktu yang bila mana seseorang berdoa, maka doanya sama sekali tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, sebab itu lepas daripada azan ni, kita sembahyang sunat, lepas kita sembahyang sunat, tuan-tuan, bukannya kita tengok benda lain, bukannya kita kira nak sembang dengan kawan kita, sembang nanti bila dah keluar daripada masjid sekali lagi ni sembang biar, tak ada masalah. Cuma waktu itu adalah waktu yang diberikan mustajab berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan antara sebab doa tidak diterima ataupun tak dikabulkan oleh Allah taala pasal apa? Antara salah satu sebab yang ni ada pada kita semua, bila mana seseorang dia banyak melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ni ada pada semua orang. Sebab itu pernah ditanya kepada seorang ulama, pernah ditanya kepada seorang ulama. Ulama ni nama dia Syekh Saleh Tanggul rahimahullahu taala. Tuan-tuan, Habib Saleh Tanggul rahimahullahu taala, dia ni terkenal dengan mustajabnya bila mana dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, sehingga kan orang beri gelaran pada dia. Syekh Habib Saleh Tanggul, bila dia berdoa kepada Allah taala, doanya laju sebagaimana kilat yang menyambar. Dan maknanya apa? Kalau dia berdoa, maka kabul dia punya doa dia. Dan lalu orang tanya dengan Habib Saleh, Habib Saleh, macam mana tuan boleh mendapatkan kedudukan yang macam ni bila doa cepat dikabulkan oleh Allah taala? Dan apa kata Habib Saleh Tanggul? Pertama, dia kata, aku tidak melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tang situ saja pun kita kalah banyak dah. Dan Habib Saleh kata, benda yang dilarang oleh Allah taala aku tak buat, dia kata. Manakala yang kedua, segala yang diperintahkan oleh Allah taala aku lakukan. Seberapa yang boleh maka aku lakukan, kata Habib Saleh. Dan ni rahsia, doa dia sepantah kilat dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau bagi kita ni orang awam, yang sering terpalit dengan dosa, kadang-kadang hati kita pun tak tui dengan orang, kadang-kadang. Dan beradalah di tempat-tempat, di masa-masa yang diberikan mustajab berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan maka di antara waktu tadi kita sebut ma bainal azani wal iqamah. Jadi selepas kita sembahyang qabliyah, ambil masa sikit, doa dengan Allah taala. Tuan-tuan, nak doa apa ni? Doa apa yang kita nak? Kerana kata ulama, bila mana berdoa kepada Allah taala, jangan minta yang sikit. Bila berdoa dengan Allah Subhanahu wa taala, jangan minta benda yang simple-simple. Kenapa? Tuan-tuan, kerana kita yakin Allah taala ghani, dia adalah yang maha kaya. Tuan-tuan, maka dia boleh beri apa-apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, baik, itu 3. Manakala tempat yang berikutnya, yang ini disebutkan oleh ulama,
Nah, kita rangkumkan sekali, dia ada dua tempat, iaitu pada hari Jumaat. Ianya berdasarkan kepada hadis yang dibawa oleh Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu taala radhiyallahu anhu wa arda, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada hari Jumaat ni kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sintani, dia ada dua waktu yang diberikan kelebihan yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan bila waktu tersebut, waktu tersebut yang pertamanya disebutkan oleh ulama, idza sa'idal khatib ilal mimbar, ketika mana khatib dia mula naik dekat atas mimbar. Tuan-tuan, ni adalah waktu, pada waktu tu dia mula naik dekat atas mimbar, kemudian pada waktu dia berkhutbah sampailah selesai daripada sembahyang Jumaat. Tuan-tuan, yang ni adalah waktu dimustajabkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua kata ulama, ketika mana yajlisul khatib, ketika mana khatib dia sedang duduk di antara dua khutbah. Dan pasal apa kita tak ambil peluang ni untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Kerana ianya adalah waktu-waktu yang diberikan mustajabnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang berikutnya disebutkan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, waktu yang berikutnya dia ada satu waktu hari Jumaat. Tuan-tuan, yang ni special sikit, yang ni istimewa sikit, kerana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa-siapa yang berdoa pada waktu itu, pada hari Jumaat, tuan-tuan, doa dia sama sekali tidak ditolak oleh Allah Ta'ala. Tuan-tuan, cuma masalah dia, masa yang kedua ni sikit. Waktu dia tu terhad. Allah Subhanahu wa taala dia tak berikan panjang masa ni, dia bagikan terhad. Ni berdasarkan pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut, kalaulah pada waktu itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bila waktu yang sikit ni, waktu yang sikit ni disebutkan oleh ulama, iaitulah ketika mana ghurubus syamsi, ketika mana tenggelam matahari pada hari Jumaat. Tuan-tuan, jadi pada hari ni mula tadi tu imam duduk di antara dua khutbah, kemudian pada masa dia naik ke atas mimbar, kemudian pada hari ni kita jaga waktu ni, bila tenggelamnya matahari, tuan-tuan, ambil masa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian tempat yang terakhir, dia semua sekali 6 tempat. Tuan-tuan kena ingatlah tadi tu. Jadi semua tempat-tempat itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, tempat yang terakhir dekat mana? Tuan-tuan, yang ni setiap masa ada ni, kan? Kita memang tiap-tiap hari kita akan buat ni apa dia? Tuan-tuan, ketika mana seseorang dia mula sembahyang sampailah kepada lepas sembahyang, itu semuanya adalah waktu-waktu yang diberikan mustajab berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza nudiya lis-salah, apabila dipanggil manusia itu untuk mendirikan sembahyang, pada waktu itu futihat abwaabas sama, Allah membuka pintu-pintu langit dia. Dan nak cerita apa ni? Nak ceritanya bila orang dah mula sembahyang. Tuan-tuan, sembahyang ni besar, kerana pada waktu sembahyanglah orang kosong daripada dunia. Tuan-tuan, pada waktu sembahyanglah orang akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala.
Pada waktu sembahyanglah orang akan tinggal segala aktiviti dunia dia. Maka bila mana orang ni dia mendirikan sembahyang seluruh waktu itu. Dan sebab itu Nabi SAW dia ajak kat kita. Nabi suruh kita doa sebelum memberi salam. Tuan-tuan tengok banyak riwayat sebelum beri salam ni ada doa-doa yang diajak oleh Nabi SAW. Antaranya apa? Antaranya kita minta perlindungan daripada fitnah hidup dan juga fitnah mati dan juga fitnah kubur. Kemudian kita minta berlindung daripada fitnah Masihid Dajjal agar kita tidak terikut dengan golongan Dajjal ini. Dan Nabi ajak doa ni. Kenapa? Kerana pada waktu itu mustajab berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab itu kata Nabi SAW, bila mana qabla salam, sebelum daripada kita memberikan salam, maka kata Nabi fad'u, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tak boleh bahasa Arab, bahasa Melayu. Tapi dalam hati kan. Jadi sebelum kita beri salam ni, tuan-tuan sembahyang apa ni? Semua sembahyang. Sama ada sembahyang fardu ataupun sembahyang yang sunat, ketika mana sebelum daripada kita memberikan salam, tuan-tuan lalukan dulu dalam hati kita, ya Allah beri kebaikan, ya Allah jadikan anak-anak kami saleh dan saleh, ya Allah murahkan rezeki kami, ya Allah mudahkan rezeki kami, ya Allah. Tuan-tuan minta. Kenapa? Kerana itu adalah waktu yang Nabi kata, ianya adalah waktu mustajab berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan maka demikianlah waktu-waktu yang diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia banyak lagi. Tetapi 6 tempat ni adalah tempat yang pertama selalu orang berada. Kemudian inilah 6 tempat, dan yang mana besar dia punya fadilah dia daripada sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mengambil peluang pada waktu-waktu itu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hajat kita banyak, keperluan kita banyak, apatah lagi di akhir zaman ini. Dan lebih-lebih lagi lah kita kena banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala doa-doa kita ianya akan didengar dan dimustajab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi cukup dulu setakat tu. Mudah-mudahan ianya memberikan manfaat dan boleh kita amalkan bersama insya-Allah. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak baik datang daripada kejahilan diri saya sendiri. Walaupun hakikat kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhta'na wa ma ta'ammudana wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna. Antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam.